السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah pada malam ini Allah mempertemukan kita di dalam rumahnya yang mulia. Mudah-mudahan Allah jua yang melimpahkan rahmat, redha dan keampunan buat kita semua insya-Allah. Pada malam ini ingin saya berkongsi dengan muslimin dan muslimat sekalian sebuah hadis yang sahih berkenaan tentang perkara-perkara ghaib, iaitulah tajuk yang akan kita bawakan pada malam ini ialah orang yang menjadi monyet dan babi. Hadis ini daripada Abdurrahman bin Ghani Al-Ash'ari. Dia kata Abu Amir atau Abu Malik Al-Ash'ari memberitahu kepada aku, demi Allah dia tidak berdusta kepada aku. Dia dengar Nabi SAW bersabda, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harir wal khamra wal ma'azif. Nabi SAW bersabda, nanti pasti akan ada kaum-kaum daripada umat aku yang menghalalkan zina, sutra, arak, muzik. Wala yanzilanna aqwamun ila janbi ala ma yaruhu alaihim bisarihatin lahum. Dan akan ada kaum-kaum yang pergi ke tepi gunung yang tinggi. Pengembala akan membawa binatang ternakan mereka pada waktu malam. Mereka didatangi orang-orang fakir untuk sesuatu hajat. Ya'tihim ya'ni al-faqir li hajatin fayaqulu irji' ilayna ghadan fayubayyituhumullah wa yada'ul 'alam wa yamsahu akharina qiradatan wa khanazira ila yaumil qiyamah. Maka didatangi orang-orang fakir untuk suatu hajat hari itu. Lalu mereka berkata, pengembala ni berkata, datang kepada kami semula esok. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala membinasakan mereka pada waktu malam itu juga, dan membiarkan gunung itu dan yang lainnya diubah menjadi monyet dan babi sehinggalah hari kiamat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, di dalam kitab Al-Asharibah, kitab tentang minuman, iaitu bab ma jaa fi man yastahillu al-khamra wa yusammihi bi ghairi ismih, bab yang menyatakan tentang orang yang terlibat dengan arak tetapi menamakan dia bukan arak, iaitu menipu dengan namanya. Ibn Hazm mendakwa bahawa Al-Bukhari tidak mendengar hadis ini daripada syekhnya Hisham bin Ammar. Oleh kerana itu dia berkata, dan Hisham bin Ammar berkata, dia menyandarkan kepadanya sebagai mendakwa bahawa hadis ini adalah mu'allaq. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bila mendengar hadis ini bermain di minda kita, apakah Allah Subhanahu wa ta'ala akan
menjadikan satu kaum, bukan kaum terdahulu, tetapi di dalam hadis ini Nabi kata satu kaum daripada umat aku, yaitu umat yang lahir pada akhir zaman. Mereka ini adalah orang yang menghalalkan perbuatan-perbuatan haram. Disebut oleh Nabi SAW, mereka menghalalkan zina, menggunakan nama lain kepada zina. Misalnya hari ini mereka menghalalkan perbuatan tersebut dengan nama escort contohnya, atau ada nama-nama lain yang digunakan, pendamping, GRO, dan sebahagian perkara ini berlaku di barat dengan menghalalkan pekerjaan sebagai pelayan. Mereka ada pula satu kelab, satu tim, satu, kita kata, tim pekerja yang boleh menahan, mempertahankan pekerjaan mereka sebagai orang yang menghalalkan zina ini. Perkara ini berlaku di luar negara dan tidak mustahil perkara itu akan beransur-ansur datang masuk ke dalam negara-negara umat Islam. Kalau dulu susah kita pergi negara Arab, kita tak nampak ada orang yang boleh pakai macam mana pakaian orang barat pakai. Tapi hari ini, kalau tuan-tuan dapat pergi ke negara-negara Arab yang tertentu, sudah ada. Macam mana kita lihat dekat New York, macam tu ada dekat sebahagian negara Arab. Macam mana boleh lihat di Sydney, macam tu ada orangnya di negara Arab. Sebab itu apa yang Nabi SAW katakan ini tidak mustahil berlaku apabila kerosakan demi kerosakan yang berlaku pada akhir zaman semakin hari semakin nampak. Dan tidak kurang juga sutera misalnya. Orang hari ini memilih jenama-jenama yang hebat, suka dengan jenama yang dipakai kerana itu melambangkan sosial, taraf sosial mereka. Jadi sebahagian daripada orang lelaki yang diharamkan memakai sutera, ada yang berkenan, yang teringin, yang nak pakai sutera ni. Jadi mereka pun memilih sebahagian pakaian yang bertemakan sutera untuk dipakai. Sedangkan itu diharamkan kepada lelaki Muslim, tetapi dihalalkan kepada wanita Muslim. Arak, merata-rata dan bersepah-sepah. Arak yang dijual, arak yang dikilangkan, arak yang diletakkan di pasaraya-pasaraya secara terbuka. Bahkan yang menguruskan arak tersebut pula di kalangan orang Islam, yang angkut kotak daripada lori, yang bawa lori arak, yang kerja di kilang arak, yang letak daripada store ke rak-rak jualan. Daripada jualan tu ada pula orang yang tolong jual di cashier, jual arak. Ada tak? Tak ada dalam masyarakat kita? Ada. Yang ni yang Nabi SAW sebutkan. Bila mai satu akhir zaman, ada kaum yang menghalalkan perkara tersebut. Sungguh perkara itu semakin hari semakin nampak dia berlaku dalam masyarakat kita. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Ada perselisihan ulama
berkenaan tentang kaum ini, kaum yang menghalalkan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi ada satu lagi perkara nanti kita akan bahaskan. Nabi sebut dalam ni adalah apa? Hirra wal harir wal khamra wal ma'azif. Dia ada 4 perkara: zina, sutera, arak, muzik. Yang muzik tu nanti kita akan bahaskan kerana dia ada perselisihan ulama. Muzik yang macam mana yang diharamkan, muzik yang macam mana yang diharuskan. Cuma kita nak datangkan perkara yang kedua. Ada perselisihan di dalam hadis ini tentang adakah manusia time tu akan bertukar betul-betul rupa dia menjadi monyet dan juga babi, ataupun perangainya seumpama monyet ataupun babi. Sama ada fizikalnya kah ataupun sikapnya kah yang berubah menyerupai monyet dan babi. Dan perubahan yang sungguh, yang sebenarnya ialah, jadilah orang-orang yang melakukan dosa itu, yang menghalalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah itu, babi yang sebenarnya. Rupa fizikal dia terus totally berubah. Dan kera yang sebenarnya berubah total menjadi kera. Kemudian dimatikan mereka itu tidak lama selepas mereka diubah menjadi monyet dan juga babi tersebut. Tuan ingat kita pernah bahaskan kaum ataupun orang yang paling buruk kehidupan dia di akhir zaman. Berlaku bila? Berlaku setelah umat Islam semua dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala serentak apabila terkena angin yang lembut yang ditiup daripada arah Yaman. Selepas kematian umat Islam secara keseluruhannya di seluruh dunia ini, maka tinggallah umat yang paling buruk akhlaknya di atas muka bumi. Maka itulah antara keadaan umat yang paling teruk sekali yang hidup di atas muka bumi. Sebahagiannya mereka akan ditukarkan menjadi monyet dan kera, kera dan juga babi, sebagaimana di dalam hadis ini. Cuma apa yang wajib atas kita ialah bukan nak melihat sangat tentang kera dan babi itu, tetapi yang wajib bagi kita adalah menjauhkan diri kita daripada segala dosa-dosa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang membolehkan seseorang, yang menyebabkan seseorang itu bertukar menjadi haiwan-haiwan seperti yang disebutkan oleh Nabi itu. Sama ada berubah menjadi kera dan babi yang sesungguhnya, atau berubah akhlak sahaja, itu kita tinggalkan sebagai khilaf sahaja. Yang penting adalah kita menjauhi segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini siapa? Mereka ini adalah orang yang menghalalkan perbuatan-perbuatan tersebut. Oh, zina dia kata tak apa, ini dasar cinta, dia kata. Mereka seolah-olah tidak mengharamkan zina ini. Mereka seolah-olah mengatakan zina ni tak apa, ini bukti cinta. Masya Allah. Ada orang yang kata apa? Arak ni tak apa, macam minum teh tarik juga, cuma muntah-muntah lah lepas tu. Ada kata tak apa. Dan mereka kata nak pakai apa pun pakailah. Dah sutra tu nikmat yang Allah bagi, takkan tak mau pakai nikmat Allah bagi. Oh, pandai guna nama Allah pula nak pakai sutra. Sedangkan benar Allah yang ciptakan, tetapi untuk menguji manusia supaya jangan pergi ambil benda tu. Macam mana Allah ciptakan pohon yang Allah larang sendiri Nabi Adam AS untuk mendekatinya. Bukan semua yang Allah cipta itu untuk kita ambil dia, kita guna dia. Melainkan kita guna dia atas
Apa yang Allah halalkan sahaja. Apa yang Allah haramkan, kita jauhi seboleh-bolehnya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Baik. Kita nak sentuh perkara yang menjadi perbahasan daripada dulu sampai sekarang. Tuan-tuan ingat bila zaman pandemik, apa konsert pun tak ada. Apa pertemuan ramai-ramai ni tak ada. Tapi bila habis pandemik ni, dia nak main show apa? Konsert. Sebelum daripada ni, ada 2-3 konsert daripada artis-artis luar daripada Malaysia. Dengan kod artis antarabangsa lah. Jadi main dalam Malaysia, mereka buat konsert, mereka buat nyanyian, mereka panggil orang, mereka jual tiket dan sebagainya. Ada berlaku dalam kita punya negara. Adakah perkara itu dihalalkan ataupun diharamkan? Apa mungkin manusia akan menggunakan, kita nak relax-relax je, kita nak tenang-tenang je, kita nak hiburkan hati yang stres ni. Apakah alasan-alasan begitu boleh menghalalkan sesuatu yang diharamkan? Ataupun saja nak bagi sedap hati, nak rasa itu sesuatu yang diharuskan. Baik, sebelum daripada kita pergi kepada alasan-alasan manusia ni nak dekat, nak hiburkan diri dengan muzik, kita nak melihat beberapa fatwa yang dikeluarkan oleh beberapa mufti dan pejabat mufti di seluruh dunia. Yang pertama sekali, fatwa daripada Darul Ifta Misriyah daripada Mesir. Fatwa mereka mengeluarkan nyanyian dan muzik secara amnya, secara umumnya itu terbahagi kepada 2. Muzik, nyanyian itu terbahagi kepada 2 hukum dia, iaitu yang pertama yang diharuskan dan yang kedua yang diharamkan. Ingat, ada 2 aja. Harus, haram. Dia tak pi wajib, dia tak pi sunat, dia tak pi. Dia takat-takat harus je. Okey, dan haram. Ada 2 tu je. Ini kerana nyanyian itu satu bentuk komunikasi dan susunan perkataan. Perkataan yang baik, maka ianya baik. Perkataan yang buruk, maka ianya menjadi buruk. So nak tengok sesuatu konsert, suatu nyanyian itu baik atau buruk, tengok seni kata dia. Kalau seni kata dia baik, mengajak kita untuk mentaati Allah, mengajak kita untuk kuat beribadah, mengajak kita untuk bersilaturahim, mengajak kita untuk berbuat baik sama manusia, apa saja yang baik daripada lirik itu, maka itu diharuskan, harus. Tapi kalau dah masuk lirik yang melebih-lebihkan manusia daripada Allah misalnya, banyak lirik mengagungkan wanita daripada Tuhan. Okey? Engkaulah seluruh nafasku, engkaulah seluruh cintaku. Kita cinta kepada siapa sebenarnya? Yang nak diajak kita ni cinta kepada siapa? Kalau cinta kepada mak ayah, anak-anak, masyarakat, okey lagi. Tapi bila suatu lirik itu diciptakan nak cinta kepada wanita melebihi segala-galanya, tak ada cinta lain selain engkaulah nyawaku, engkaulah semualah, maka agak-agak adakah ini diharuskan? Kadang-kadang ada lirik yang membawa kepada rasa cinta kepada yang diharamkan pula. Cinta sesama jenis. Ada lirik. Contoh baca lirik yang pernah viral di dalam TikTok, lirik My Angel, tajuk lagu dia. Sedap kalau dengar, tapi bila baca lirik la ilaha illallah, mengajak, menjurus kepada cinta lelaki sama lelaki. Benda ni hadut masuk yang menjadi siulan anak muda kita ni. Kadang-kadang masuk bahasa-bahasa yang tidak difahami.
kan, bahasa negara-negara tertentu. Anak-anak muda kita sedap baca, tapi rupanya menjurus kepada nak kepada dadah, nak kepada arak. Tuan-tuan, benda ni duk masuk dah ni dalam negara kita. Dalam diri itu disebut narkotik, disebut berpacaran, apa semua ni. Kita bukan nak keras dalam soal nak menyanyi, nak riliskan stres, bukan nak keras. Tetapi masalahnya bila unsur-unsur ini sudah masuk di dalam nyanyian anak-anak muda kita, apakah suatu hari mereka tidak akan terikut dengan perkara tersebut? Itu satu. Adapun kata ini masih lagi fatwa Darul Ifta Nasriyah. Adapun pandangan para ulama yang mengharamkan sebahagian alat muzik adalah kerana alat muzik itu dimainkan untuk menggalakkan aktiviti maksiat dan bukan kerana sifatnya sebagai alat muzik semata-mata. Bukan kerana namanya seruling, bukan kerana namanya drum, bukan kerana namanya keyboard, bukan namanya simbol dan sebagainya. Bukan kerana namanya, tetapi alat-alat muzik tertentu pada masa-masa tertentu digunakan untuk melakukan aktiviti maksiat. Mendengar muzik dan nyanyian serta menghadiri konsert itu hukum asalnya adalah harus. Asalnya adalah harus. Jika lagu-lagu yang dimainkan berunsur keagamaan ataupun menyuruh kepada cinta kepada negara, patriotisme, atau yang menzahirkan kegembiraan sempena perayaan, lagu-lagu raya yang kita duk dengar tu, mailah menjamu selera, ketupat rendang apa semua, tak apa, diharuskan menjurus kepada perayaan-perayaan dalam keadaan mengelakkan percampuran bebas lelaki dan perempuan. Selain itu, nyanyian itu sendiri bebas daripada unsur dosa atau akhlak yang buruk dan perkara yang diharamkan, seperti kelucahan ataupun yang menaikkan nafsu syahwat dan sebagainya, dan tidak melalaikan daripada perkara yang wajib. Ini konsert, tuan-tuan, daripada pukul 6 petang orang dah masuk duduk sampai 12 tengah malam. Orang nak tunggu masuk tu pukul 5 pagi dah ada dah duk beratok kat depan. Pukul 5 pagi dah ada dah. Tang mana dia semayang? Kalau semayang lah. Jangan sampai kata Darul Ifta ini, jangan sampai melalaikan perkara-perkara yang wajib. Sampai semayang pun tidak. Ada konsert dulu pernah kecoh, viral. Artis Korea datang di atas pentas, lelaki, perempuan, wanita pakai tudung. Maksud dia siapa? Islam. Naik atas pentas, peluk atas tu. Peluk tuan-tuan dengan penyanyi tu. Yang ni yang Islam nak tutup sampai kepada tahap macam tu, sampai tahap kepada gilakan artis sehingga mengabaikan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia kata apa? Dan tidak memenuhi syarat-syarat di atas serta menimbulkan fitnah, menghilangkan sifat malu dan meruntuhkan akhlak. Runtuh akhlak. Bila dah bercampur lelaki perempuan, tak ada dah adab dia. Boleh siku orang, boleh langgar orang, boleh nari sama, boleh Allahu Akbar. Yang ni, yang Islam nak elak ni. Yang kedua, muzakarah jawatan kuasa fatwa, Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia. Ni kita punya fatwa sendiri di Malaysia. Yang kali kedua bersidang bila? Tahun 1981 dah bincang dah isu ni. 12 sampai 13 Mei 1981 sudah buat keputusan tentang nyanyian dan hiburan ni.
Apa kata Muzakarah Jawatankuasa Fatwa? Nyanyian yang seni katanya baik, tidak lucah, tidak biadab dan tidak mendorong kepada maksiat, tidak bercampur gaur antara lelaki dan perempuan dan tidak membawa kepada fitnah, itu merupakan harus. Kalau nyanyian seni katanya tidak baik, ada unsur lucah, biadab, mendorong kepada maksiat, bercampur gaul lelaki dan perempuan dan membawa kepada fitnah, maka nyanyian itu menjadi haram. Jelas. Dan pancaragam yang melalaikan, pemain muzik yang melalaikan, yang ada unsur-unsur tadi ini juga turut hukumnya haram. Mendengar nyanyian dan pancaragam, kita hadapi konsert ni, mendengar dia, apa hukum dia? Harus. Dengan syarat seni kata dia baik, tidak lucah, tidak biadab, tidak bercampur lelaki dan perempuan dalam keadaan yang menimbulkan fitnah, dan menyanyi untuk menimbulkan semangat jihad adalah harus. Tuan-tuan, ada ahli-ahli nasyid kita yang buat seni kata pasal jihad, cerita pasal Palestin, cerita pasal perjuangan dakwah Nabi. Ada. Cuma kita tahulah dalam industri muzik kita ni, kalau yang dalam industri nasyid pula, adalah satu industri yang cukup kecil. Sebab tidak ramai daripada anak-anak muda ni yang nak dengar, nak angkat, nak sambut nyanyian nasyid ni. Walaupun kita lihat industri nasyid kita ni dah usaha untuk challenge. Baru ni jadi isu bila berlakunya banyaknya konsert di Malaysia ni. Maka ada suara-suara yang kata kita kena haramkan, kita kena tutup, kita kena. Geng-geng nasyid ni angkat suara mereka. Kata apa? Konsert ni tak payah tutup, cuma kita lawan dengan irama nasyid, kita lawan dengan Islamik punya nyanyian, ketuhanan dan sebagainya. Dan Alhamdulillah tengok ada 4-5 konsert nasyid yang besar dibuat. Raihan pun terlibat, Intim pun terlibat. Mungkin ada nama-nama yang anak muda kita tak kenal lagi dan sebagainya. Maka itu jihad kita nak melawan dengan muzik hari ini adalah kita kena sokong dan juga angkat industri muzik kita yang kecil ini. Biarpun kecil, tetapi itulah yang mudah-mudahan mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Baik. Apa kata Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi? Menurut Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, isu ini menjadi khilaf yang hangat diperdebatkan dalam kalangan ulama. Betul, ada ulama yang betul-betul dia tegah, dia nak tutup terus. Ada ulama yang dia kata harus. Ini boleh lagi kita teruskan. Dan nyanyian yang disepakati haram ialah nyanyian yang melibatkan maksiat atau mempunyai unsur mengajak ke arah maksiat. Adapun yang disepakati harus pula ialah nyanyian yang menjurus ke arah naluri fitrah yang dialunkan untuk dirinya. Nyanyian sesama suami isteri. Duduk dalam bilik nyanyi, isteri menyanyi, suami sambut. Dan kita ada tengok lagu Hindustan, heroin nyanyi, hero sambut. Jangan buat macam tu. Yang anak-anak muda tak nikah lagi, buat suami isteri. Isteri menyanyi, suami sambut, suami menyanyi, isteri sambut. Itu tak apa, kata Yusuf Al-Qaradawi. Dan sesama kanak-kanak, lagu kanak-kanak nak bagi depa seronok ke apa sikit, itu boleh. Selain daripada jenis-jenis ini termasuk di bawah ruang perselisihan para ulama. Jadi ulama dok berselisih di atas tu. Beliau menterjihkan pandangan yang mengharuskan muzik dan nyanyian, dan ia merupakan hukum asal bagi perkara yang baik dan indah. Namun ada unsur luaran yang terpalit padanya. Unsur-unsur yang tak elok yang terpalit kepada nyanyian itu menyebabkan hukum boleh berubah kepada haram atau makruh dan tahrim. Makruh tahrim ni makruh yang dekat-dekat dengan haram, bila ada unsur-unsur yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi
Syekh Yusuf Al-Qaradawi dia meletakkan beberapa peringatan, garis panduan bagi sesiapa yang nak dengar nyanyian ataupun nak menyanyi ni. Jadi dia kata, yang pertama, siapa-siapa yang berniat mendorong diri untuk melakukan maksiat melalui nyanyian, maka dia seorang fasik. Kalau nyanyi itu memang nak bawa kepada maksiat, dia itu adalah orang fasik. Kalau bertujuan untuk dia nak rehatkan jiwa, membantu dia untuk taat kepada Allah, menyegarkan diri kan, daripada lesu, duk bawa kereta, pasang lagu nak bagi segarkan diri supaya apa, selamat dalam perjalanan apa semua ni. Okey, maka dia dikira perbuatan yang baik. Jika tidak berniat sama ada baik ataupun buruk, maka ia dikira sebagai perbuatan al-lahu. Lahu ni maknanya sia-sia. Lahwal hadis, perkataan yang sia-sia, yang maksudnya dia tidak berpahala dan tidak berdosa, tapi dia merupakan perbuatan yang buang masa, yang sia-sia. Dan kemudian Syekh Yusuf Al-Qaradawi juga menitik beratkan tentang lirik mestilah tidak mengandungi unsur yang menyalahi akidah. Tuan, ada yang unsur yang menyalahi akidah. Dia kata tuan-tuan bisa dengar kalau buka YouTube, wallahu alam ada ke tak ada, saya bisa dengar. Walaupun dia ni nampak macam Islami, tetapi ada salah akidah. Dia kata Kaabah ada power of Kaabah. Tak tahulah tajuk dia apa lagi, tuan-tuan saya dengar tu pun kok celah mana Kaabah ada power pula kan. Siap dia menari, ada lelaki, ada perempuan, apa semua. Dia nak cerita pasal Kaabah tapi menyalahi unsur akidah ni. Dan juga menyalahi hukum hakam, menyalahi kewajipan Islam. Itu lirik-lirik yang membawa kepada rosak akhlak, rosak ibadah dia dan sebagainya, itu diharamkan. Kemudian gaya penyampaian penyanyi mestilah menjaga batas-batas syarak. Gaya penyampaian penyanyi itu keluar dengan pakaian dia yang tak menutup aurat, dengan ketat, dengan apa, bergelek pula atas pentas, ini semua diharamkan. Awal-awal lagi kena tolak ke tepi. Agama Islam menolak sebarang unsur keterlaluan dalam setiap perkara. Meskipun dalam isu ibadah, keterlaluan dalam perkara harus akan menghabiskan masa yang sepatutnya digunakan untuk melakukan kewajipan. Jadi duduk daripada pagi sampai ke malam duduk dengar muzik, ya, itu akan menyebabkan kita ni banyak buang masa dan tak banyak melakukan perkara yang manfaat untuk akhirat kita. Nak dengar sat-sat boleh, kan? Lagu yang haruslah. Tapi kalau daripada pagi sampai ke malam duk layan hak tu je dalam hidup dia, itu perkara yang tidak sepatutnya orang Islam buat. Dan kemudian setiap pendengar mestilah menilai dan menentukan sendiri nyanyian yang boleh didengar. Mereka lebih mengetahui bentuk-bentuk nyanyian yang mampu merangsang nalurinya, menggodanya kepada fitnah dan melupakan unsur rohani dalam dirinya. Kita sendiri sebenarnya dah boleh nilai dah. Bila dengar tu, aku ni ingat Tuhan ke, banyak ingat Tuhan ke, banyak ingat nak buat maksiat ni. Dia boleh detect dah, ya. Dan fatwa-fatwa ini telah dimuatkan di dalam rujukan buku Syekh Yusuf Al-Qaradawi, Halal dan Haram di dalam Islam. Syekh Ali Jumaah kalau kita kenal, okey, mantan mufti Mesir, juga menegaskan bahawa hukum berkenaan muzik dan nyanyian ini bukanlah isu yang melibatkan asas akidah atau perkara yang dimaklumi dari agama secara daruri, dan ia sekadar khilaf fiqh. Maka tidak boleh sama sekali kita menghukum orang lain sebagai fasik hanya kerana berbeza pandangan dalam isu ni. Jadi dalam isu muzik ni kita kena lebih berhati-hati. Kalau dalam hadis tadi, zina, arak, sutra untuk lelaki memang jelas haram, tetapi muzik ni kita berhati-hati dalam nak mengatakan ia haram ataupun harus. Perkara yang baik daripada muzik ini maka haruslah dia, tetapi lirik, persembahan, waktu dan sebagainya yang menjurus kepada haram dan maksiat, maka seluruh muzik yang berada di dalam dia juga turut menerima hukum yang haram. Jadi berhati-hatilah kita dalam menilai sesuatu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.